Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang semua. Video kali ini aku nak respons pasal satu soalan yang dikatakan sebagai soalan maut. Soalan dari Maulana Fakhrul Razi yang dikatakan tidak boleh dijawab oleh Tok Guru dan Asatizah Aswaja. Soalannya ialah, apakah dalil Allah wujud tanpa bertempat? Soalan ini maut tak tuan-tuan? Sampai Tok Guru pun tak boleh nak jawab. Sebenarnya bukan Tok Guru tak boleh nak jawab, tetapi mereka tak mau layan. Sebab sepatutnya soalan macam tu bukan dari orang yang digelar Maulana. Sepatutnya soalan ini daripada orang yang jahil tentang disiplin ilmu, nak istinbat hukum dari Quran dan hadis. Bahasa mudahnya, soalan bodoh dari orang-orang yang bodoh. So, Maulana janganlah bangga sangat dengan soalan itu. Oleh kerana aku bukan Tok Guru dan bukan Ustaz, maka aku akan jawab untuk menghilangkan resah orang-orang yang anggap itu soalan yang sangat padu. Sebelum tu kita tengok video dia dulu. Akidah terang dan jelas kan? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebut sebagai pegangan ikutan kepada akidah salafus soleh. Pegangan ini sebagaimana yang kita sebut tadi sampai kepada Rasulullah. Tak sebagaimana akidah falsafah ataupun ilmu kalam. Sebagai contoh, sampai kepada Rasulullah tentang pegangan Allah Subhanahu Wa Taala tak bertempat. Pegangan ni sampai Rasulullah. Rasulullah pernah ada hadis ke Rasulullah kata Allah Taala tak bertempat? Dalam Quran memang confirm tak ada. Yang Nabi pegang, yang para sahabat pegang, sampai ya? Akidah ilmu kalam ni Allah Ta'ala tak bertempat ni, saya duk cari dalil puluh tahun sampai sekarang, sampai ke hari ni tak jumpa. Duk muzakarah, duk tanya orang yang kuat Asy'ariyah. Akidah kalam, mana dalil Quran hadis kata Allah Ta'ala tak bertempat? Dia mau buat Allah Ta'ala ni komai sangat. Dia mau buat Allah Ta'ala ni komai. Lalu mereka baca ayat Quran, wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Ta'ala itu kaya daripada sekalian alam. Memanglah semua kita berpegang macam tu. Kaya tidak berhajat, dia kata. Allah Ta'ala duduk di atas berdarah pun bukan berhajat. Allah Ta'ala berhajat ke? Jadi macam mana nak jawab syubhah ahlil kalam ni? Kita boleh tanya balik. Allahu allazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Dia kata jadi kena masa. Kenapa tak kata kun fayakun jadi semua langit bumi? Dah Allah Ta'ala menjadikan manusia pada langit dan bumi dalam 6 masa. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Allah Ta'ala nak menghukumkan manusia yang berdosa termasuk orang kafir fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Kenapa nak hukum hari kiamat? Adakah perlu kepada masa kiamat baru Allah Ta'ala boleh masuk orang dalam neraka? Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh baginya surga Firdaus tempat kediaman mereka. Kenapa tak tunggu masa kiamat baru bagi syurga, imbuhan, bagi hadiah, balasan syurga kepada orang beriman? Kenapa tak bagi syurga atas dunia? Kenapa tunggu masa? Adakah Allah Ta'ala perlukan masa? Adakah tunggu masa akhirat baru dapat syurga? Ataupun orang kafir dibalas dengan neraka? Kenapa? Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Kalau duk berlawan nak pakai akal macam tu, kita pun boleh pakai logik. Kalau kata Allah Ta'ala taharah, Allah Ta'ala berhajat. Siapa kata Allah Ta'ala berhajat? Siapa pun tak kata. Kalau dah sebab apa kata juga? Sebab itu disebut oleh Allah, disebut oleh Nabi. Banyaklah dalil-dalil yang kita baca. Kita nak cepat je. Dalil-dalil kata Allah Ta'ala taharah ni cukup banyak. Kalau selain daripada Quran, daripada hadis, kata-kata ulama hari tu kita cerita berpuluh kitab. Di antaranya apa dia? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang wali, dia diiktiraf oleh semua golongan, sama ada Salafi ataupun Asy'ariyah, dia seorang wali. Dia berkata Allah Ta'ala tidak ada mana-mana kitab yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Taurat, Injil, Zabur, Quran, semua Allah Ta'ala. Tidak ada mana-mana rasul yang diutuskan oleh Allah. Semua mengatakan Allah Ta'ala. Disebut di dalam kitab Ghunyah fi Talibil Haqq wad Din, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab apa saya petik nama dia? Sebab dia wali, diiktiraf oleh semua orang.
Okey, kembali kepada soalan tadi. Akidah yang Allah Ta'ala tak bertempat ni ada dalil dalam Quran tak? Ha? Ada dalam live yang jawab ni, adik. Kadang-kadang kita ngajar, dia mau kacau daun di bawah tu. Buat bagi dalil Quran dia. Kalau kata benda ni sanad sampai kepada Rasulullah, tak ada. Kalau ada, kita pun nak pegang. Kalau ada, kita pun nak ikut. Tak usah cari ya, sampai kiamat pun tak akan jumpa. Jadi yang tak bertempat ni berdasarkan kepada andaian, kepada akal. Kalau kata tempat, makhluk memerlukan tempat, memerlukan arah, memerlukan ruang. Jadi Allah Ta'ala tak perlukan arah, tidak perlukan tempat, tidak perlukan ruang, ataupun dipanggil tahayus. Jadi adakah bila dikatakan atas, Allah Ta'ala perlukan perkara-perkara yang disebutkan tadi? Tak perlu. Sebab tu disebut mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Golongan yang nak memukhalafahkan Allah tak berdasarkan kepada dalil. Memukhalafahkan apa maksud? Nak mengatakan Allah tu tak sama? Tak sama itu berdasarkan kepada andaian mereka. Tak sama berdasarkan kepada logik. Bukan tak sama itu sebagaimana tak sama dalam Quran, tak sama dalam hadis. Itu lebihnya keistimewaan akidah salaf dan perbezaan akidah salaf dengan akidah-akidah yang lain. Baik, isu Tuhan tidak bertempat ni ulama dah bahas lama dah. Ahli sunnah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Fudala Hanabilah bercakap Allah wujud tanpa bertempat. Sebaliknya Mujassimah mengatakan Allah bertempat di langit seperti mana kita bertempat. Wahabi Salafiyus pun kata Allah bertempat tapi tak sama macam kita. Bertempat Allah yang layak dengan dialah. Dalil mereka Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itulah satu-satunya dalil mereka yang kata Allah bertempat di atas arasy atau langit. Tuan-tuan, dalam Quran ayat yang memberi waham atau sangkaan Allah bertempat ni bukan di langit sahaja. Bahkan selain daripada langit pun ada. Tang lain pun ada. Contohnya, ayat 115 Al-Baqarah, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Yang bermaksud, maka ke mana sahaja kamu arahkan diri, maka di situlah wajah Allah. Jadi zahir ayat menunjukkan bahawa arah mana sahaja kita menghadap, atas, bawah, kiri, kanan, maka di situlah Allah. Bukan di langit saja Allah berada. Kemudian dalam surah Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang bermaksud, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, wa huwa ma'hum aina ma kanu. Yang bermaksud, dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dalam surah Taha ayat 46, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Yang bermaksud, jangan kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Dan di tempat yang lain Allah berfirman, wa huwal ladzi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilahun. Yang bermaksud, dan dialah yang merupakan Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Surah Al-Zukhruf ayat 84. Dan banyak lagi ayat-ayat yang secara zahirnya menunjukkan Allah tidak hanya berada di langit. Tapi puak-puak Wahabi Salafiyus mentakwil beberapa ayat tersebut dengan mengatakan yang bersama kita bukanlah zat Allah tetapi ilmunya, pendengarannya atau penglihatannya. Di situ betul dah, cuma Wahabi Salafiyus ni menolak keras cara takwil. Apabila Asy'ariyah mentakwil, mereka kata Asy'ariyah telah merubah makna Al-Quran. Tapi bila mereka yang takwil, tidak pula dikatakan merubah makna Al-Quran. Jadinya halal bagi mereka, haram bagi kita. Sebab itu dikatakan golongan Wahabi Salafiyus ni tak ada pendirian tetap dan tidak ada prinsip. Bila nak kantoi, mereka akan buat apa sahaja walaupun terpaksa melanggar kaedah atau prinsip yang mereka cipta sendiri. Jadi ada ayat yang zahirnya menunjukkan Allah di langit, kadang-kadang di atas arasy, kadang-kadang bersama kita, kadang-kadang di semua tempat. Allah sendiri tak menetapkan diri dia di mana. Mai Wahabi mereka terus menetapkan Tuhan di langit. Hampa siapa sebenarnya? Baik, mana dalil Allah wujud tanpa bertempat? Okey, faham ni dulu. Dalam Quran ada ayat yang mana Allah sebut secara jelas perkara yang tak layak baginya. Contohnya di dalam Al-Quran ada disebutkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang bermaksud yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Sedangkan perkara yang tidak layak bagi Allah bukan satu dua sahaja, bahkan banyak. Kerana itulah Allah Ta'ala bagi kita satu kaedah untuk menolak perkara yang tidak layak bagi Allah, iaitu ayat 11 surah Asy-Syura. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, yang bermaksud tiada satu pun sama sepertinya
dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Dengan ayat inilah ulama merumuskan bahawa Allah wujud tanpa bertempat, kerana bertempat itu sifat wajib bagi jirim atau jisim, dan Allah bukan jirim dan bukan jisim, dan Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Dengan ayat tersebutlah kita menolak segala macam perkara yang tidak layak bagi Allah dan menolak penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kalau nak sebut satu-satu perkara yang tidak layak bagi Allah dalam Al-Quran, maka Quran bukan 30 juzuk tuan-tuan, mungkin 30,000 juzuk, bahkan lebih lagi. Contohnya kalau aku tanya Maulana, mana dalil kata Allah tidak membuang air besar? Mana dalil daripada Quran? Mana dalil daripada hadis? Padahal kita sepakat Allah tidak buang air besar. Bagi dalil yang jelas. Mau tak mau kita tolak dengan dalil ayat 11 surah Asy-Syura tadi. Yakni Allah tak sama dengan sesuatu pun. Jadi dalil tak semestinya datang dengan perkataan yang jelas. Kadang-kadang Allah datangkan sahaja dengan satu ayat yang dijadikan kaedah untuk kita menghukum sesuatu perkara. Jenuh kalau nak sebut satu-satu. Kalau Allah sebut satu-satu, Quran bukan 30 juzuk, akan berjuta-juta juzuk jadinya. Sebab tu Allah suruh kita guna akal supaya tak jadi betul-bendui macam Wahabi Salafiyus. Dan lebih-lebih Wahabi akan suruh pengikutnya jangan guna akal supaya ajaran mereka tidak boleh dipertikai. Yang peliknya kata nak memalihkan umat tapi jangan guna akal. Nak pandai macam mana kalau tak guna akal? Jarang orang pandai pakai kepala lutut. Ulama Ahlussunnah berkata kalau Allah bertempat maka Allah berhajat kepada tempat dengan dalil surah Al-Ankabut dan Al-Haqqah, iaitu innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin, yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak berhajat, yakni istighna kepada sekalian alam. Imam Fakhrul Razi, bukan Maulana Fakhrul Razi, okey. Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, dalam menafsirkan ayat 6 Al-Ankabut dan surah Al-Haqqah ayat 17, beliau menyatakan bahawa ayat ini adalah dalil bahawa Allah tidak bertempat dan tidak pula duduk di atas langit mahupun aras. Kerana langit dan aras adalah termasuk dalam pengertian al-alamin. Seandainya setelah langit dan aras tercipta membuatkan Allah berada di atasnya, maka ia melazimkan Allah berhajat kepada makhluk bagi menentukan keberadaannya. Yakni, untuk Allah menentukan keberadaannya pada sesuatu tempat, contohnya aras, maka Allah berhajat kepada aras. Kerana mana mungkin Allah menentukan keberadaannya di atas aras kalau aras tidak ada di bawahnya. Jadi mau tak mau Allah terpaksa cipta aras dan meletakkan aras di bawahnya. Maka baru boleh Allah menentukan keberadaannya di atas aras. Sedangkan Allah Maha Suci dari berhajat kepada makhluknya. Maulana cuba menjawab dengan mengkiaskan dengan perbuatan Allah mencipta alam ini dalam 6 hari, memberi siksa dan balasan syurga di akhirat. Dakwaan Maulana ini juga menunjukkan Allah berhajat kepada masa. Tetapi kenapa Aswaja tak kata Allah berhajat kepada masa? Sedangkan bila dikatakan Allah di atas arash, Aswaja kata ini melazimkan Allah berhajat kepada tempat. Aku jadi gelak seorang-seorang. Apa punya analogi Maulana ni buat? Allah mencipta langit dan bumi selama 6 hari dan memberi balasan syurga neraka di akhirat. Bukannya Allah berhajat kepada masa. Ini semua kerana kehendak dia. Boleh saja Allah nak cipta alam ini dengan sekelip mata dan boleh saja Allah nak bagi balasan baik buruk di dunia ini. Tapi Allah tak buat lagu tu. Allah tangguhkan dan sudah tentu ada hikmahnya. Kalaulah Allah nak cipta langit dan bumi ini segera, tiba-tiba tak boleh nak cipta kerana kena tunggu 6 hari, barulah boleh dikatakan Allah berhajat kepada 6 hari untuk cipta langit dan bumi ini. Tapi hakikatnya bukan macam tu. Allah cipta langit dan bumi 6 hari kerana kehendak dia macam tu. Faham tak weh? Budak-budak Wahabi jangan tanyalah. Kesimpulannya Maulana kata dia tak jumpa dalil Allah ada tak bertempat, hanya nak tunjuk hebat kat anak murid dia yang baru nak balik je. Kalau Maulana tak jumpa, tak semestinya dalil tu tak ada. Maulana kena rajin lagi dan belajar disiplin ilmu, cara mengetahui dalil. Jangan duk berasa terpaling Maulana dah, padahal Maulana saja. Sekadar itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.